Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan sekalian, dalam PM ni macam-macam mesej saya terima. Di antara mesej yang saya terima adalah tentang kursus rumah tangga. Contohnya, dalam asam garam berumah tangga ni ada setengah-setengah pihak. Contohnya beberapa mesej yang masuk mempertikaikan, mempersoalkan perlu atau tidak untuk kita hadir kursus rumah tangga. Di antara sebab utama yang bagi yang bertanya ataupun yang mengajukan pandangan tersebut, mereka berpandangan bahawa dulu pun datuk nenek moyang pun tak pergi kursus rumah tangga, kan? Okey je rumah tangga mereka, settle je sampai hingga akhir nanti setelah itu. Okey. Bagi saya pula ukurannya bukanlah pasal orang dulu tak pergi ataupun waktu dulu tidak ada kursus, jadi sekarang pun tak perlu. Kalau itulah yang menjadi ukuran dalam kehidupan, banyak benda yang tak ada dulu, sekarang pun tak perlu ada, kan? Bagi saya itu bukan ukurannya. Ukuran yang lebih penting sekali adalah, kalau kita lihat, hidup dulu dengan hidup sekarang ni berbeza, jauh berbeza. Memang dulu tidak ada banyak benda, betul. Dulu pun tak ada MRT pun, sekarang ada MRT, kan? Dulu tidak ada kemewahan, sekarang ada kemewahan. Dulu tidak ada macam-macam, tak ada, sekarang pun ada. Dunia ini sekarang semakin kompleks, semakin berubah, bercambah-cambah, makin ada color-color yang berbagai. Dan kita dah jumpa macam-macam tentang Muslim dalam rumah tangga ni, kan, yang tak terfikir pun boleh berlaku dalam rumah tangga. Tapi itu topik lain yang nanti kita akan cover. Yang utamanya adalah apakah benar orang dulu-dulu tidak ada kursus rumah tangga, tak pergi pun kursus rumah tangga? Adakah mereka tu kekal bahaya? Allahu'alam. Dulu pun statistik tak banyak pun yang dikumpul. Mungkin tak ada pun. Hanya apabila kita telah lebih merdeka, kemudian ada badan tertentu yang menjaga hal ehwal kemaslahatan orang Islam dan sebagainya, itu ada proper registration orang kahwin dan sebagainya, itu barulah nampak stats dan sebagainya. Tapi pun, adakah dulu kadar perceraian tu jauh lebih rendah ataupun sama tinggi ataupun malah lebih tinggi? Ada orang pernah mengatakan bahawa dulu bagus, rupanya dia orang tak tahu. Ada satu ketika tu pihak bukasa tertentu tu, mereka tu clear banyak cases. Dia nampak macam sangat orang cerai. Rupanya mereka clear backlog dan sebagainya. Tapi balik semula kepada kursus rumah tangga ni. Sebenarnya kalau kita lihat, dalam banyak perkara dalam ehwal hidup kita hari ini, saya tujukan mesej saya lebih kepada mak ayah. Pada pengantin-pengantin yang bakal rumah tangga tu cerita lain, insyaAllah. Tapi bagi mak ayah, saya rasa tanggungjawab kita sebagai mak ayah, sebagai ayah ibu, sebagai ibu bapa tu, untuk membimbing anak-anak kita agar mereka itu melangkahkan kaki ke alam rumah tangga bersiap sedia. Sepatutnya itu tanggungjawab kita. Tak kira dulu ke sekarang ke pada masa depan, itu peranan asas bagi mak ayah. Tapi berapa lamaikah kita sebagai mak ayah, apabila anak tu melangkahkan kaki ke dalam setiap tahap kehidupan mereka, kita duduk slow talk dengan diorang untuk membicarakan tentang aspek-aspek kehidupan di setiap tahap perkembangan mereka itu. Contohnya bagi seorang anak perempuan, bila dia akil bala, apakah yang dapat dibicarakan antara ibu dan anak? Bagi anak lelaki, apabila dia dah pun juga akil bala, sama ada mimpi ke apa ke whatever, ada tak ayah duduk berbual? Bab itu saja banyak yang boleh saya perkatakan, kerana kita pun ada banyak buat program tentang bab itu sahaja, yang mana macam-macam cerita biar ke situ. Pokoknya begini, bab itu saja ramai yang tak buat. Dan bila bab itu tak buat, bab-bab lain buat tak? Ada kala tak buat, ada kala buat. Tapi kebanyakan kita ni terlepas pandang. Jadi bila banyak perkara kita terlepas pandang, kita hanya berikan tumpuan kepada tertentu. Contohnya kita berikan tumpuan kepada isu-isu pencapaian akademik, macam kata sekolah dan sebagainya. Jadi bab-bab lain tu ada kala, saya kata bukan semua, ada kala kita terlepas pandang. Jadi bila anak tu nak kahwin, yang kita tahu dalam Islam, untuk kita melakukan satu perkara tu perlu digandingkan dengan ilmu. Kalau nak buat satu perkara tu tak ada ilmu, sesat. Tapi kalau ada ilmu, tak pakai pun zalim, kan? Jadi nak kena ada dua-dualah. Apakah perkahwinan itu bukan satu amal, bukan satu amalan yang boleh bawa kita ke syurga? Sekarang saya dengar banyak orang dekat-dekat cakap hingga ke syurga, hingga ke syurga, hingga ke jannah dan sebagainya. Tapi apakah yang dibuat sebelum kahwin tu? Katanya kahwin nak sampai jannah, tapi apakah ilmu dalam perkahwinan yang sepatutnya dia ada supaya insya-Allah sampai ke jannah? Saya pun tak tahu. Allahuakbar.
Allah Allah. Dalam pengalaman kita mencorakkan kursus rumah tangga, pernah dulu saya duduk dalam satu komiti. Saya dilantik sebagai seorang konsultan untuk mereka bentuk kursus rumah tangga yang waktu dulu tu dikendalikan oleh pihak MUIS, dan dalam kumpulan tersebut ada ustaz-ustaz yang mapan. Contohnya ada Ustaz Abu Bakar Hashim, kan, arwahnya tu, ada Ustaz Masmi Maulan, ada Ustaz Jasman dan sebagainya. Saya masih ingat lagi arwah Ustaz Abu Bakar Hashim mengatakan bahawa sekiranya kita mempunyai satu pendidikan Islam, akhlak dan sebagainya yang betul-betul solid ke maulid, mungkin kursus rumah tangga tak perlu. Saya setuju 100% dengan pandangan arwah Ustaz Abu Bakar Hashim. Arwah Ustaz Abu Bakar Hashim ni, bagi yang tidak mengenali beliau merupakan seorang ulama di Singapura yang terkemuka, telah pun meninggal dunia. Dan memang dalam bidang kekeluargaan rumah tangga memang dia lah di antara yang top, yang telah banyak memperjuangkan juga di Singapura, sama ada di pejabat pendaftaran pernikahan ataupun dalam mahkamah syariah. Jadi kita dapati bahawa sekarang hidup ni terancam macam-macam benda. Jadi kita tak dapat berikan tumpuan kepada satu perkara yang boleh membantu anak kita tu melestarikan rumah tangga mereka dengan baik. Sekiranya mereka tu dapat dipandu, dipimpin dengan baik. Jadi sebab itu perlunya ada kursus rumah tangga. Kita bukan nak pandai-pandai pun, tapi begini, dalam kursus rumah tangga telah kami jalankan. Saya telah pun terlibat dalam kursus rumah tangga lama, daripada lebih kurang pertengahan 90-an. Kemudian pada ujung-ujung 90-an tu, 97 dilantik oleh pihak MUIS, saya kata. Kemudian sampai sekarang lah kita buat. Jadi di situ kita jumpa ramai bahawa mereka yang hadir kursus rumah tangga ni banyak soalan, banyak yang mereka tanyakan. Dan mereka dapati bahawa kalau tak pergi itu agaknya banyak benda yang mereka terlepas. Kenapa? Sebab perkara-perkara yang kita kenalkan tu tak dibincang. Modal rumah dengan mak ayah tak ada. Jadi dan kita nak bawa anak-anak ni kepada satu alam yang baru bagi mereka. Dan apa caranya? Kursus ini membantu mereka. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, kursus rumah tangga ni, bagi mak ayah, dia bukan setakat cakap pasal duit je tau. Sekarang pun perceraian berlaku kalau sebabnya duit ataupun kurang duit, itu bukan dari punca utama. Punca utamanya bukan lagi tentang soal keuangan. Jadi bukan soal duit saja, tapi banyak lagi perkara yang kita harus bincangkan. Dan bukan bincang saja tuan-tuan sekalian, tapi anak-anak yang datang kursus rumah tangga, anak-anak tuan-tuan perempuan ni yang datang kursus rumah tangga ni, mereka perlu buat perancangan. Bukan keuangan saja, perancangan bagaimana nak mengurus antara mereka berdua. Perancangan bagaimana nak mengurus dengan tuan-tuan perempuan sekalian sebagai mak bapak sendiri yang anaknya dulu bujang sekarang dah kahwin, dan juga perancangan bagaimana nak berhubungan dengan mentua dan juga ipar dua dan sebagainya. Itu semua merupakan perkara yang bukan senang. Dan juga bagaimana nak merancang perubahan, kerja ke tak kerja contohnya, dapat anak tu macam mana dan sebagainya. Banyak lagi perkara. Dan isu-isu yang sensitif tuan-tuan perempuan sekalian, yang ada kala mak ayah takkan berbualnya. Isu-isu dalam bilik tu, nak cakap apa? Nak cakap dulu aku mak kau macam tak kan, macam itu kan. Jadi kita sebagai ayah ibu beri galakan kepada anak-anak untuk hadir kursus rumah tangga, kerana itu insya-Allah akan dapat membantu mereka meletakkan asas yang kukuh. Kalau mereka kata hingga akhir nanti, hingga ke jannah, maka perlu ada asas. Jannah itu kita langkahi dengan ilmu, bukan merapu tuan-tuan puan sekalian. Sekarang kita dapati bahawa kursus rumah tangga ini tidak pun diwajibkan, dan kita nampak makin ramai yang mungkin tidak hadir. Itu menjadi satu perkara yang menjadi keprihatinan bagi kita semua. Jadi saya harap tuan-tuan puan sekalian sebagai ayah dan ibu di luar sana, galakkan anak-anak untuk hadir dalam kursus rumah tangga. Ada berbagai versi tuan-tuan puan sekalian. Kita pun ada juga kasihsejati.com di sana 2 hari. Itu pun ada para peserta yang datang 2 hari kata tak cukup. Nak 3 hari. Kata begitu banyak lagi yang mereka rasakan. Inilah tuan-tuan sekalian, bila datang baru tahu yang mereka tu tak tahu. Sebelum datang ingatkan mereka semua tahu, tapi bila datang tak tahu banyak rupanya. Jadi galakkan anak-anak yang bakal berumah tangga bukan setakat beri tumpuan kepada hari besar mereka, jadi raja sehari, tapi berikan juga tumpuan kepada raja setiap hari, bukan raja sehari saja tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa di sini dulu asam garam berumah tangga tentang isu-isu tentang itulah rumah tangga ni kan. Orang tanya sebab mereka cabar saya kenapa perlu ada rumah tangga. Jadi ini jawapan saya kepada mereka lah. Kerana dunia telah berubah, banyak perkara telah berubah. Kita tak boleh berada di takut lama, kita harus bantu. Ada juga orang kata dah pergi kursus mencerai. Tuan-tuan puan sekalian, sekurang-kurangnya mereka tu datang kursus ada ilmu. Dan kita tengoklah faktor-faktor cerai tu macam mana. Kita pun hadir kes cerai, kita dapati bahawa memang lebih banyak manfaat
daripada mudarat apabila mereka datang untuk hadir ke rumah tangga. Itu pun ilmu, tuan-tuan sekalian. Jadi kita jumpa pada lain masa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.